Kisah yang bertajuk Pengalaman Misteri Pengawal Keselamatan Rumah Mayat Hospital. Salam sejahtera dan salam muhibah buat semua. Pada kali ini, kami ingin kongsikan pengalaman Samsudin, seorang anggota pengawal keselamatan di sebuah hospital dan sering ditugaskan menjaga kawasan rumah mayat. Selama 5 tahun pengalaman menjaga keselamatan di beberapa hospital, termasuk yang paling digeruni oleh rakan-rakannya apabila dia diminta menjaga kawasan rumah mayat. Selama 5 tahun berkhidmat, bermacam-macam kejadian aneh dan misteri ditemui, dari gangguan halus sehingga gangguan ganas yang dianggap sebagai gurauan dalam tugas. Antara yang menjadi ingatan dalam kotak fikiran Samsudin sehingga hari ini apabila berlaku satu kejadian menyeramkan. Ketika itu, hujan rintik-rintik berserta awan tebal membuatkan malam menjadi dingin dan bertambah pekat. Tiba di waktu untuk merekod jam di bahagian belakang rumah mayat, entah kenapa secara tiba-tiba terasa amat dingin sekali sehingga menaikkan bulu roma bahagian tengkuknya. Dan secara tiba-tiba timbul perasaan seram ketika melintasi pintu utama rumah mayat untuk menuju ke lokasi di mana anak kunci jam digantung. Samsudin menggagalkan diri untuk mempercepatkan langkahnya sewaktu memasuki anak kunci ke dalam pencatat masa. Tiba-tiba dia terdengar seretan tapak kaki dari dalam rumah mayat. Bunyi dia lebih kurang macam ni. Samsudin merasa hairan kerana rumah mayat berkunci dan tiada sesiapa di dalamnya, melainkan ada mayat yang akan dimasukkan. Namun tidak pula dia menerima berita akan mayat yang akan dimasukkan atau menerima laporan pada petugas yang akan masuk. Setelah urusan mengunci jam, Samsudin segera menuju ke bahagian hadapan untuk memastikan kalau ada petugas yang masuk. Namun apabila tiba, kelihatan pintu ditutup rapat serta berkunci dengan sempurna. Ketika memeriksa bahagian pintu, sekali lagi Samsudin terperanjat apabila terdengar bunyi seakan dulang jatuh ke lantai simen. Apalagi, tanpa berfikir panjang, Samsudin membuka langkah 1000 menuju ke pos pengawal dan melaporkan kejadian tersebut kepada rakan setugasnya. Ketua pengawal malam itu ialah Encik Nordin. Setelah Encik Nordin menghubungi pihak atasan, seorang petugas di bahagian bilik mayat datang bersama beberapa orang pengawal dan Encik Nordin sekali lagi pergi ke rumah mayat untuk memeriksa kalau rumah mayat diceroboh orang yang tidak bertanggungjawab. Setelah pintu dibuka, lampu menerangi segenap kawasan bilik mayat. Samsudin dan rakan-rakannya memeriksa setiap sudut, namun tidak menemui sesiapa pun di dalamnya. Begitu juga kalau ada tray besi atau dulang yang jatuh. Namun tiada apa pun yang berselerak atas lantai maupun kelibat sesiapa dalam bilik mayat. Kejadian kedua yang dilalui oleh Samsudin. Ketika itu, Samsudin baru saja tiba dan memulakan tugasnya. Tiba-tiba, pintu pagar belakang hospital diketuk dengan kuat. Samsudin
menjenguk keluar dari pondok pengawal. Seorang makcik tua bertudung lusuh, berbaju kebaya, memberitahu ingin melawat anaknya yang sakit. "Nak, makcik nak minta tolong nak. Makcik nak masuk dalam. Nak tengok anak makcik sakit." Memandangkan telah tamat waktu melawat, Samsudin tidak membenarkan makcik berkenaan masuk dan memberitahu agar makcik tersebut balik dan datang semula keesokan harinya. Namun jawapan pelik yang diterima dari makcik tersebut apabila memberitahu dia tak boleh datang siang dan matanya tak jelas pada siang hari. Samsudin mengingatkan makcik tersebut bergurau. Namun dengan wajah bersungguh-sungguh, makcik tersebut memberitahu dia memang tak boleh datang keesokan harinya. Sekali lagi, Samsudin meminta maaf dan memberitahu dia tak berani membenarkan makcik tersebut masuk. Lebih-lebih melalui pintu pagar belakang dengan wajah yang sedih. Makcik itulah. Dengan wajah yang sedih, makcik tersebut terus berpaling dan meninggalkan Samsudin. Namun, yang menakutkan apabila makcik tersebut tiba-tiba ketawa dengan bunyi yang menyeramkan. Selang beberapa jam, ketika itu pukul 10 malam, pegawai bertugas dan dah pun sampai. Samsudin melaporkan kejadian seorang makcik datang dan merayu-rayu untuk melawat anaknya dalam wad kepada pegawainya. Satu simakan di litar tertutup iaitu CCTV dibuat untuk mengesan makcik yang dimasukkan. Namun, setelah diperiksa melalui paparan CCTV, bermula 7 petang sehingga 10 malam, tiada sesiapa pun yang datang melalui pagar belakang. Apa lagi siap mengetuk besi pagar. Puas Samsudin meyakinkan pegawainya, malah Samsudin dianggap mengantuk sekadar melihat bayang-bayang. Masya Allah. Kejadian yang seterusnya, ketika bertugas di hospital yang sama, ketika kejadian merupakan hari cuti umum di mana masyarakat Cina menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Suasana di hospital agak lengang dari awal pagi sehinggalah awal petang, dalam pukul 2 petang, apabila sebuah pikap pihak polis memasuki pekarangan hospital di mana mayat seorang pemuda dibawa masuk untuk dibedah siasat. Samsudin sekadar menulis dalam buku laporan rutin harian mengenai kejadian tersebut. Sehingga 8 malam, mayat pemuda tersebut dibawa ke rumah mayat untuk disimpan. Sewaktu pihak hospital mengusung mayat, Samsudin melihat dengan jelas kehadiran seorang pemuda berseluar jeans, berbaju t-shirt putih dengan hanya berkasut sebelah kaki. Memerhati dari jauh, gelagat attendant hospital menolak katil yang berisi jasad manusia menuju ke bilik mayat. Apabila Samsudin nak menemui pemuda tersebut, entah ke mana dalam sekelip mata, kelibat pemuda itu hilang dari pandangan Samsudin. Bimbang jika ada penceroboh atau orang gila memasuki kawasan hospital, Samsudin memberitahu rakan setugasnya, Rahmat. Mereka berdua segera meronda kawasan hospital termasuk bahagian pesakit luar, namun tidak menemui pemuda tersebut. Setelah puas memeriksa seluruh kawasan dan masih tidak menemuinya, mereka kembali ke pondok pengawal dan menyambung tugas seperti biasa. Sehinggalah waktu bertugas Samsudin tamat dan bersiap untuk balik. Sewaktu menunggu enjin motosikal buruknya panas, alamak, kesian.
Bukan motosikal lah, ya. Sekali lagi Samsudin terpandang kelibat pemuda tadi. Kali ini agak jelas. Seluar dan pakaiannya agak comot dan terkoyak di bahagian seluar juga. Juga kelihatan kesan luka yang agak parah di bahagian kepala serta tengkuk, sehingga melibatkan kepala pemuda tersebut seakan-akan terkulai hampir jatuh. Samsudin membiarkan tanpa mempedulikan apa yang baru dilihatnya dan meneruskan perjalanan untuk balik. Malamnya, Samsudin mendapat mimpi yang seram apabila dia didatangi oleh pemuda yang dilihatnya petang tadi di hospital. Dalam keadaan kusut masai serta tubuh berbau hanyir beserta darah yang keluar dari kepala dan beberapa bahagian. Bayangan pemuda tersebut seakan-akan mengejar Samsudin dalam mimpi. Samsudin terjatuh dalam mimpi dan ditangkap oleh pemuda tersebut dan terus meminta tolong dari Samsudin dalam suara yang serak. "Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku." Pemuda tersebut meminta bantuan Samsudin agar pergi ke suatu tempat di mana kejadian kemalangan berlaku. Dalam keadaan yang menyayat hati, pemuda tersebut meminta Samsudin mencari ibu jarinya yang hilang dan tidak ditemui sewaktu polis mencarinya. Sewaktu tersedar dari mimpi apabila dikejutkan dengan bunyi nyalakan anjing dari arah jalan raya, ketika bangun, jam baru menunjukkan pukul 3 pagi. Selepas ke bilik air untuk mencuci muka, Samsudin sekali lagi terkaku seketika dan hampir menjerit apabila melihat pemuda yang ditemuinya dalam kawasan hospital serta dalam mimpinya sedang berdiri dan memerhatikannya dalam air muka yang muram seakan-akan bersedih dari ruang tamu. Sekali lagi Samsudin mengesat matanya, barulah kelibat tersebut hilang dari pandangan matanya. Keesokannya, seawal pukul 6 pagi, Samsudin telah keluar dari rumah menggunakan motosikal cabuknya menuju ke lokasi yang ditujukan dalam mimpi malam semalam. Melalui bangunan serta keadaan jalan, Samsudin berjaya menemui kawasan di mana kemalangan berlaku. Baru saja Samsudin menongkat motosikalnya, dia terpandang seekor biawak menuju ke arah satu benda yang dikerumuni oleh semut yang amat banyak. Samsudin melihat dan memerhati longgokan semut tersebut. Ternyata apa yang dikerumuni oleh semut ialah jari pemuda yang tertinggal semasa kemalangan berlaku. Tanpa berfikir panjang, Samsudin menggunakan ranting untuk memisahkan semut yang mengerumuni jari tersebut. Dengan menggunakan sapu tangan, Samsudin mengambil jari tersebut dan membawanya ke hospital. Ketika tiba di hospital, pihak hospital memaklumkan mayat dalam proses tuntutan. Tanpa berfikir panjang, Samsudin berlari menuju ke rumah mayat. Di situ kelihatan ahli keluarga pemuda tersebut telah berkumpul menunggu mayat siap untuk dimasukkan ke dalam van jenazah. Dengan kuasa sebagai anggota pengawal keselamatan, Samsudin membawa jari jenazah kepada petugas yang menguruskan mayat. Setelah menceritakan apa yang ditemui dalam mimpi kepada petugas tersebut, jari pemuda yang ditemui diletakkan bersama mayat tanpa dijahit, memandangkan keluarga mangsa telah menunggu agar tidak melambatkan lagi proses pengebumian.
Sepanjang hari Samsudin bertugas hari tu, dia tidak lagi melihat kelibat pemuda malang tu. Selepas balik dari kerja, Samsudin berehat sambil menonton televisyen sementara menunggu mata mengantuk. Dalam tidurnya, Samsudin ditemui sekali lagi oleh pemuda tersebut. Namun dalam mimpinya, kali ini pemuda tersebut hadir dalam keadaan sempurna serta amat jernih rupanya. Sambil tersenyum memandang Samsudin, perlahan-lahan kelibat pemuda tersebut hilang dari pandangan matanya. Setelah kejadian tersebut, permohonan Samsudin untuk berpindah dan menjadi pengawal di sekolah yang berhampiran dengan kampung halamannya telah diluluskan. Maka bermulalah arena baru dalam kerjaya Samsudin sebagai seorang pengawal sekolah pula. Banyak lagi sebenarnya kisah seram yang Samsudin ceritakan. Namun terpaksalah kami ubah dan pendekkan agar bersesuaian dengan keadaan. Sekian untuk perkongsian pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kisah-kisah yang lain menurut Samsudin. Sekian, terima kasih.